Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita punya pengajaran dan pembelajaran PDPR. Kita akan belajar munakahat, iaitu syarat sah nikah bagi pelajaran yang kedua. Jadi pelajar-pelajar boleh kitab pada pelajaran yang kedua, syarat sah nikah bagi pelajaran yang kedua. Tapi syarat sah nikah ni untuk lelaki ataupun untuk pengantin lelaki. Baik. Kita tengok dekat sini. Syarat sah nikah lelaki iaitu bakal suami. Tengok pada tulisan yang warna merah tu. Lelaki yang bersetuju untuk bernikah dengan perempuan yang tertentu. Syarat sah dia hendaklah lelaki itu bersetuju untuk bernikah dengan perempuan yang tertentu. Kalau lelaki tersebut tidak setuju untuk bernikah, macam mana dia nak nikah? Macam mana dia nak berkahwin dengan orang yang dia tak setuju untuk berkahwin? Jadi syarat dia yang pertama sekali adalah mestilah beragama Islam. Syarat dia yang pertama adalah mestilah beragama Islam. Tak kiralah dia daripada bangsa Cina ke, daripada bangsa India ke, daripada bangsa kulit putih ke, negro dan sebagainya. Tapi asalkan dia beragama Islam, maka dia boleh berkahwin dengan seorang perempuan muslimah ataupun seorang perempuan yang beragama Islam. Nak berkahwin, bagi lelaki bakal suami hendaklah orang yang beragama Islam. Ini sebagai contoh lah. Contoh gambaran macam mana kita sebagai orang Islam katun. Baik, yang kedua, apakah dia? Yang kedua adalah bukan mahram kepada perempuan ataupun bakal isteri. Bukan mahram kepada bakal perempuan, bukan mahram kepada perempuan bakal isteri. Apakah dia? Ni yang selalu orang keliru. Mahram, muhrim. Mahram, muhrim. Mahram tu apa? Muhrim tu apa? Baik, kita tengok dekat sini. Gambaran sebelah ni yang saya telah sediakan. Apakah dia mahram dan apakah dia muhrim? Okey. Mahram. Mahram adalah orang yang haram dinikahi baik kerana keturunan ataupun persusuan. Sebagai contoh, seorang ayah dengan seorang anak perempuan. Seorang ayah tersebut tidak boleh berkahwin dengan seorang anaknya yang perempuan. Tidak boleh sama sekali. Ataupun seorang abang tidak boleh berkahwin dengan adiknya seorang adik perempuan. Tak boleh. Itu maksud mahram. Orang yang ada keturunan kita ataupun satu persusuan, satu susuan dengan ibu kita. Yang satu susuan dengan ibu kita tu nanti saya jelaskan macam mana. Ada yang tanya nanti, Ustaz macam mana? Sepupu saya dulu masa kecil ada menyusu dengan ibu saya. Jadi adakah saya boleh berkahwin dengan dia? Ataupun orang jiran jauh sana dulu orang susah, kemudian diminta susu kan oleh ibu kamu. Kemudian kau dah besar, kamu nak kahwin dengan dia, tak boleh. Rupanya dia adalah merupakan ibu susuan kepada ibu kamu juga. Jadi macam mana tu? Nanti saya terangkan. Yang saya nak jelaskan dekat sini, mahram ni adalah merupakan orang yang tidak boleh sama sekali, haram dinikahi. Sebagai contoh tadi, seorang ayah kahwin dengan anaknya perempuan, ataupun seorang abang kahwin dengan adiknya seorang perempuan. Tak boleh. Berbeza dengan muhrim. Mahram, muhrim, satu perkataan yang berbeza. Muhrim tu apa? Muhrim tu adalah merupakan orang yang mengenakan pakaian ihram untuk melaksanakan ihram saat haji maupun umrah. Itu muhrim. Muhrim tu seseorang yang mengenakan pakaian ihram. Itu maksud kepada muhrim. Bagi lelaki, kita tengok pakaian saat ketika mereka ihram saat haji dan umrah bagaimana. Itu adalah pada pelajaran tajuk haji dan umrah, nanti kamu akan belajar. Tapi pada gambaran yang kita nampak pada slide saya ni, tengok pada lelaki pakaian ihramnya macam itulah keadaannya. Itu yang dimaksudkan dengan tentang muhrim. Baik, kita teruskan yang ketiga. Apakah dia yang ketiga? Yang ketiga dikata dekat sini, bernikah dengan kehendak sendiri dan bukan dipaksa. Yang ketiga, mestilah dia bernikah dengan kehendak dia sendiri dan bukan dipaksa. Bukan dipaksa oleh orang. Lelaki ni nak menikah dengan perempuan, mestilah dengan kehendak dia sendiri.
Tak kiralah sama ada lelaki tersebut dijodohkan oleh ibu bapanya ke, atau mereka kenal ke, hatta kalau mereka tak kenal sekalipun, tapi kalau lelaki itu bersetuju barulah boleh dikahwin. Bukannya dalam kaedah yang dipaksa, maupun lelaki dipaksa untuk berkahwin dengan perempuan tersebut, ataupun perempuan itu dipaksa untuk berkahwin dengan lelaki tersebut. Maka tidak boleh. Baik. Kita tengok pula yang keempat. Apakah dia yang keempat? Dia kata dekat sini, seorang yang betul wujud dan kenal pasti. Kita pastikan lelaki itu, lelaki, pengantin lelaki tersebut mengetahui pasangannya yang perempuan tu adalah wujud dan pasti dikenal, pasti nak nikah tapi tak ada orangnya ataupun tak kenal orangnya. Apabila tiba di hari pernikahan, kita setuju. Setuju je lah, okey je lah siapa-siapa. Tiba-tiba kahwinnya contoh macam ni, dengan pula nenek tua dah bersetuju. Macam mana? Nak tolak ke nak terima? Ini sebagai contoh. Akibatnya jika kita tidak kenal pasti pasangan kita tu, dan pasangan kita tu tak wujud, rupanya nama je, rupanya orang ini dah meninggal dan sebagainya. Dan ini adalah perkara yang berlaku di negara China. Yang kita nampak dekat sini adalah seorang lelaki ni berkahwin dengan nenek tua. Itu agama yang lain lah. Tapi saya nak tunjukkan dekat contoh dekat sini, pastikan pasangan yang kita nak kahwin tu, sama ada lelaki ataupun perempuan, kita kenal orangnya, kita kenal siapa yang kita nak kahwin. Sebab kita kahwin ni bukan sehari dua kita kahwin, bernikah, lepas tu besok kita cerai. Tak ada. Berkahwin hingga ke akhir hayat. Itu adalah kita kena bina enactment rumah tangga dalam sesuatu perhubungan tu. Panjang ceritanya. Baik, kemudian seterusnya, yang keempat, yang kelima. Yang kelima dia kata, bukan yang sedang berihram. Maksudnya dekat sini, syaratnya bagi seorang bakal suami, kalau kita nak menikah dengannya, adalah bukan yang sedang berihram. Maknanya bukan orang tu tengah pergi haji dengan umrah, time-time tu lah kita nak pergi nikah dengan dia. Ini sebagai contoh lah yang saya tunjukkan tadi, gambar tadi. Ihram tu macam mana. Baik, kemudian yang terakhir adalah yang terakhir, mengetahui bahawa perempuan tersebut halal dinikahi. Kita ketahui bahawa perempuan yang kita nak nikah tu halal untuk kita nikah. Kena tahu yang macam tadi tu lah. Bukan daripada adik-beradik, bukan daripada ibu susuan. Dia ada banyak. Contohnya ni, ada 7 sebab. Secara khusus, seorang lelaki haram untuk mengahwini mana-mana perempuan apabila ada salah satu daripada sebab berikut. Ada 7. Yang pertama adalah sebab ada hubungan dan nasab dan keturunan. Ada hubungan, maknanya adik, abang. Tak boleh. Abang kahwin dengan adik tak boleh. Ayah kahwin dengan anak perempuannya tak boleh. Yang kedua adalah sebab penyusuan. Kita kenal, ini saya terangkan, kita kenal dengan satu jiran kita yang belakang tu, cantik orangnya, kita nak nikah dengan dia. Bila kita tanya mak kita kata tak bagi. Tak boleh untuk kamu nikah dengan dia, kerana pada ketika dia kecil, ibu telah menyusukan dia, menyusukan dengan menggunakan susu ibu. Jika ada ibu tersebut menyusukan perempuan tersebut, maka lelaki tersebut tidak boleh berkahwin dengan perempuan tersebut, kerana dia sudah jadi kepada ibu susuan. Yang ketiga adalah sebab persemendaan. Persemendaan ni tajuk yang lain nanti. Yang keempat adalah sebab permaduan, tajuk yang lain. Ni saya cerita yang 2 ni je. Yang kelima adalah sebab dia kafir. Kafir sah-sah lah, kamu tak boleh kahwin. Tajuk yang lain juga nanti saya terangkan, nanti kamu pening. Kemudian yang keenam adalah sebab isteri orang. Isteri orang tak boleh lah kamu nak berkahwin. Isteri orang tak boleh kita nak berkahwin. Kemudian yang ketujuh adalah sebab iddah. Iddah tu tajuk yang lain. Jadi kita ambil yang 1, yang 2 tu. Yang 1, 2 tu untuk syarat lelaki ni kita ambil. Sebab ada hubungan nasab dan keturunan, dan sebab penyusuan. Nanti yang 3, 4, 5, 6, 7 ni, sebab persemendaan, sebab permaduan, sebab kafir, sebab isteri orang, sebab dalam iddah ni, saya masuk pada tajuk yang lain. Nanti kamu akan pening nanti. Ini saya jelaskan satu-satu. Baik, saya ulang balik. Apakah dia syarat sah bagi bakal suami? Yang pertama adalah mestilah dia beragama Islam.
Yang kedua, bukan mahram kepada perempuan bakal isteri. Yang ketiga, bernikah dengan kehendak sendiri dan bukan dipaksa. Yang keempat, seorang yang betul wujud dan kenal pasti. Yang kelima, bukan yang sedang berikhram. Yang keenam, mengetahui bahawa perempuan tersebut halal dinikahi. Jadi kamu hanya perlu faham saja. Saya tak minta kamu hafal ke tak ada. Faham saja bakal suami tu macam mana. Nanti pada pertemuan seterusnya kita akan belajar pula bakal isteri macam mana. Macam mana syaratnya. Walinya macam mana syaratnya dan sebagainya. Okey, cukup saja untuk hari ini bagi tajuk lelaki bakal suami. Okey. Nanti saya akan bagi tugas, nota dan sebagainya. Nanti saya akan maklum dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Nanti kamu akan hantar pada saya dan saya akan bagi kuis online juga nanti. Okey. Itu sahaja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.